Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa sahibur ratib Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus. Al-Fatihah. Alhamdulillah, hamdalillah. Kembali kita sekali lagi dalam pelajaran fiqh. Buku surat berapa? Baik, alhamdulillah, kita sambung dalam pelajaran fiqh yang telah kita belajar pada minggu lalu. Menyambung antara apa yang dikabarkan, kita pergi kepada satu masail atau perkara, iaitu masalah hukum. Hukum mengangkat kedua belah tangan bagi rukuk. Bila kita nak rukuk ni, kita angkat dua belah tangan. Daripada habis kita baca Fatihah, habis baca surah, kita mulai nak rukuk. Jadi bila mulai nak rukuk, kita tahu dia ada takbir intikal. Minggu lalu kita dah bacakan apa itu takbir intikal. Sambil kita takbir pergi kepada rukuk, tangan ni angkat, Allahu Akbar, pergi ke rukuk. Jadi apakah hukumnya? Dikabarkan sini bahawasanya daripada hadis Imam Muslim, maka menjadi pegangan ahli ilmu kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Ibnu Abbas, Ibnu dan begitu juga para tabi'in, iaitu radhiyallahu anhum, daripada Hasan Al-Basri, Aqqa, Tawus, Mujahid, Nafi', Salim bin Abdullah, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, dan menjadi juga pegangan pada mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ishaq, Ma'mar, Al-Uzai dan Ibnu Mubarak, bahawa hukumnya adalah sunat. Dia nak cakap apa? Bahawasanya itu adalah amalan ahli ilmu. Bila kita sudah habis baca surah, kita nak rukuk, angkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan, ya, terus daripada angkat sampai paras telinga, terus sampai tangan ni bergerak, terus pegang ke lutut. Jadi angkat tangan ni adalah sunnah ahli ilmu daripada kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in. Baik, jadi bila kita belajar macam ini, dia ibarat macam piling rumah. Ya, piling rumah maksud saya apa? Bila kita nak bikin rumah, kita piling tiang serinya, macam beam. Ini nama beam. Ni benda ni tak boleh pecah. Ya, ini tiang seri ni semua. Baik, nak kuatkan flat ni. Jadi gitu juga ilmu macam ini, kita tahu dia adalah amalan sahabat dan para tabi'in dan ahli ilmu. Bila kita sudah tahu ni, terpacak ke hati, kita pergi public, kita tak terikut. Pergi public tak terikut. Maksud saya terikut apa? Di masjid tu macam-macam cara je. Termasuk imamnya sekali. Ya, kita kat belakang imam. Bila imam nak rukuk, Allahu Akbar, dia tak angkat tangan. Awak tengok imam ni bagus tau, dia balik pada luar negeri, balik pada Azhar, balik pada Madinah. Oh, kata dia lagi. Ini jadi ini kita cari. Ini kita terikut. Wahal pak imam tu sama ada dia lupa, atau dia malas, atau dia sakit, atau dia tak tahu. Mana mungkin belajar sampai Azhar tak tahu. Belajar kat Azhar bukan belajar buat semayang. Nak ingat, orang pergi Azhar, pergi Madinah bukan belajar buat semayang. Ya, dia belajar ilmu yang lebih tinggi. Akan tetapi yang basic ni kadang-kadang tak belajar lagi. Dia cuma belajar waktu dekat madrasah, darjah 2, darjah 1, darjah 3 dia belajar. Kemudian dia pergi, kata orang menengah, dia tak belajar lagi. Dia pergi tak belajar, pergi Universiti Azhar Madinah, dia tak belajar ni bab. Jadi dah lama dia tak belajar satu bab. Kedua, dah lama pula dia tak buat. Lupa tak? Lupa. Dah lama tak belajar. Ibaratlah kita dulu umpamalah bisa kata, kita belajar doa dengar petik, doa dengar apa ni, doa dengar guru. Baik, kita belajar ni bila? Dulu 20 tahun lalu. Kita belajar tapi kita tak amalkan. Dan lepas lalu nak masuk ni tahun demi tahun sampai 20 tahun tak ulang-ulang balik tu bab doa. Tak ulang. Dah 20 tahun. Akhirnya kita pun tak tahu apa doa ni. Tak tahu, akhirnya kita pun lupa. Akhirnya besok kata ada doa dengan guru, ada ke? Kita tanya ada ke? Kita belajar tu dulu. Tapi kerana kita tak amalkan, akhirnya kita lupa. Langsung kita lupa ilmu dia sekali. Maka kita kata ada ke? Ini masalahnya ni. Jadi gitulah juga. Ini masalah di masjid. Kadang-kadang imam tak buat, apa dia tak angkat tangan. Kadang-kadang orang kanan kiri tak buat.
Ya, jadi akhirnya kita mudah terikut. Itu yang nak cakap tadi, pasak macam tiang ni. Dia pergi mana pun dia tidak terikut apa yang masyarakat buat. Dia ikut ilmu. Kerana itu amalan ada ilmu. Kalau orang tanya, apa tak angkat tangan sah ke? Ya, apa tak angkat tangan tak sah ke? Baik, kita cakap ini bukan soal sah tak sah. Amalan kita dia amalan dengan ilmu. Apa guna datang belajar? Kita belajar, kita cari ilmu. Kita nak beramal dengan ilmu, bukan nak belajar pak norot. Menurut aja. Apa orang buat nurut, belajar tak ada. Pergi kubur tak tahu apa nak baca. Pergi kubur dia tak tahu apa nak buat. Dia pergi kubur ni, dia pantang tengok ada rumput sikit tumbuh atas kubur bapak dia, cabut buang. Apa sikit tumbuh, cabut buang. Dia togilkan. Dia tak belajar, jadi dia buat macam itu. Patut benda tu jangan. Ya, kalau setakat dia kecil-kecil, dia tidak jadi semak, dia tidak kata orang menjadi apa-apa masalah, dia akan tumbuh-tumbuhan tu tumbuh. Kerana tumbuh-tumbuhan tu berzikir, maka arwah mak awak di dalam kubur tu dapat rahmat. Tak, dia pergi dia cleankan semua. Dia botak pas semua. Jadi dia kata saya dah bersih kubur mak. Kan salah. Ya? Ini salah kenapa? Pasal tak belajar. Jadi dia pergi kubur, dia buat, itu nama amal. Tapi amalnya tidak dia ikut ilmu. Amalnya ikut perasaan. Itu sebab kita tak belajar, kita nak beramal ikut ilmu. Baik, jadi dah tahu rukuk ni benda ni kecil. Nak cakap apa? Angkat tangan ni masalah. Tapi dia beritahu ni, ini kau nak ingat, jangan cuba-cuba tinggalkan. Semoga kau beramal sebagai orang ahli ilmu. Soal tak angkat tangan sah ke tidak, bermakna kita kata sah, tetapi dia tidak beramal cara ahli ilmu. Sebabnya awak macam umpamalah, awak kalau cakap dengan saya bahasa Melayu, saya tengok bahasa Melayu awak bagus. Besok-besok kalau ada maulud, ada keramaian nak beri ucapan, saya panggil awak. Dia kata awak beri ucapan. Saya tak panggil lain. Kenapa? Pasal lain bahasa Melayu ni kata orang ada banyak, ada macam-macam lah kata orang, jadi tak lancar, tak sedap nak kedepankan. Sama juga bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris awak bagus, besok ada apa keramaian nak beri ucapan to the apa ni kata to the audience. Duk panggil awak. Jadi lancar. Sama juga dalam kita beramal, ini amalan orang, amalan ahli ilmu. Baik, yang ke-8 dan seterusnya. Maka mengangkat tangan kedua belah tangan itu semasa takbir, bagaimana dikatakan juga menjadi pegangan pada mazhab Syafi'i bagi setiap orang yang sembahyang. Apabila dia nak turun rukuk, ya, dan adalah iaitu apa, dan mengangkat tangan itu adalah paras kedua bahunya dan tidak menurunkan sehingga selesai takbir. Dia mengangkat itu ada perbulan takbir. Baik, apa dia kata? Baik, kaedah angkat tangan ni macam mana? Kaedah angkat tangan ni, mulut mulai kata Allah, mulut mulai kata Allah, tangan baru buka. Jangan siang-siang buka baru kata Allah. Ya, dia dah ambil kata orang baca surah walam yakulau kufuwan ahad, dia nak rukuk ni Allah, mulut dia Allah, baru kata orang tangan. Ya, yang ada walam yakulau kufuwan ahad, Allah, dah buka tangan baru Allah. Ya, maka dia tidak ikut sunnah. Sah memang sah, tetapi tak dapat markah cantik lah. Tak dapat markah cantik. Baik, ya, pada dikata mulai angkat tangan tu bermula dengan takbir dan adalah selesai menurunkannya dengan selesai takbir. Jadi bila kita mulut Allah, tangan pembuka Allah, panjangkan Allah. Allah tu boleh panjang, akbar jangan panjang. Allah panjang-panjang 14 harakat, jangan lebih. Jadi Allah sampai tangan ni pegang kepala lutut, baru akbar. Jangan belum sampai lutut dah Allahu akbar. Belum lagi kata orang dia condong pergi rukuk, dah akbar. Jadi tak tahu dia turun. Baik, ini yang kita nak. Ini nama awal khusyuk. Apa maksud awal khusyuk? Bila kita sembahyang, perkara-perkara ni kita disiplin, konsentrasi. Bila kita buat, ya, pastikan ini kita jaga. Ini awal khusyuk. Yang nak cakap khusyuk ni sampai kita kata orang subhanallah, ingat Allah terus, itu peringkat yang susah. Jangan pergi peringkat susah, melainkan pergi peringkat awal. Peringkat awal tu menjaga pergerakan-pergerakan
ya, dari dalam perbuatan sembahyang. Bila aku nak buka tangan, mulut aku nak sama Allah. Ya, bila aku punya tangan ni sampai pada lutut, akbar. Jadi ini duk jaga. Kalau ini kita duk jaga dah biasa, nanti baru step kedua, pergi kepada khusyuk yang kedua, memperhatikan ayat yang dibaca, makna-makna ayat. Nanti pergi pada peringkat ketiga, ya, untuk khusyuk peringkat ketiga, ya, baru merasa kata orang diri tu Allah melihat. Jadi duk khusyuk ni dia ada berperingkat-peringkat. Kita duk cakap, ni khusyuk macam mana kau semayang tak khusyuk? Awak semayang awak ingat Allah, dia ingat lain. Selalu orang jawab ingat Allah, ingat lain. Tapi permulaan dia tak ingat lagi. Permulaan gerakan tangan semua dia lupa. Bila dia nak buka, bila tangan dia sampai, bila takbir habis dia tak boleh. Itu semua dia tak jaga, lagau. Jadi sampai bila pun kita tak akan dapat apa ni khusyuk yang peringkat kedua dan ketiga. Baik. Dan mengangkat tangan itu parasnya adalah dikata sini separas daripada dua pendapat. Satu kata paras bau. Tapak tangan paras bau. Allah, ni paras bau. Satu pendapat Imam Nawawi kata paras telinga. Makna ibu jari di bawah kuping. Bahasa Melayu selain telinga namanya kuping. Ya, jadi ibu jari awak ni bawah bawah telinga, bawah kuping, kat ujung telinga ni. Tapi bukan kenakan, tak payah kenakan, paras saja. Jadi dua. Satu kata paras bau Allah, satu kata antara bau dengan telinga. Jadi Allah. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Baik, jangan atas pada telinga. Allah. Kita nampak dia sembahyang Allah. Tapi yang dia angkat takbir ni ada markah ni. Ya, ada kena potong markah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh sahabat ulang. Yang minggu lalu kita dengar Nabi kata ulang balik sembahyang, ulang balik sembahyang. Apa pasal semua dia buat tapi tak nampak cantik sembahyang. Baik, ya. Yang ada angkat paras dada Allah. Kita nampak kat masjid ada budak-budak ni, budak bujang sebagainya. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kita ni aneh ikut. Ya, ini subhanallah. Jadi padanya dia tak amal dengan ilmu. Baik, habis tu. Hukum mengangkat tangan yang lemah. Macam mana pula hukum mengangkat tangan yang lemah? Di dalam kitab Al-Um bagi Imam Syafi'i, jika seseorang dapat mengangkat tangan kurang daripada yang diterangkan, maka diperbolehkan menurut kemampuannya. Asasnya ialah mengangkat kedua tangan, manakala lebih itu menurut kemampuan. Dia kata tangannya lemah. Tangan lemah ni macam mana? Dengan sebab bengkak, dengan sebab bisul. Ya, kadang-kadang tangan awak ni tak salah urat. Jadi awak nak sampai tak boleh tahan. Kadang-kadang kita lap-lap badan ni kata orang, pakai tualak. Dia tertarik urat, dah sakit, dah tak boleh angkat. Jadi katanya macam mana awak tak boleh angkat yang mana yang diterangkan tadi, para bau atau antara dua telinga, tak boleh. Maka dia kata naklah angkat semampu kamu. Allahu akbar. Banyak kita nampak dah paras dada. Allahu akbar. Pada dada dia angkat. Jadi kalau kita tengok macam itu dekat masjid, imam ke buat, orang buat, ya, maka sangka baik. Mungkin orang yang ada masalah. Sakit sak-sak orang tak nampak. Ya, jadi ada itu masalah. Sudah, cuma jangan kita ikut. Kita pergi belajar bab sembahyang. Kita pakai kitab. Kita tengok kitab. Kita tengok apa mazhab Syafi'i cakap. Kita dengar dalil-dalil hadisnya semua. Dah, alhamdulillah, tanpa ragu-ragu. Saya belajar, saya tak hafal, tapi saya dah dengar dalilnya, saya dah dengar kitabnya, saya dah dengar mazhab mana. Saya ikut. Daripada kita sembahyang tanpa kita tahu yang kita buat ikut apa. Baik. Adapun jika mana sebelah tangan lemah, sebelah tangan mampu, maka naklah sebelah tangan yang mampu ikut yang diterangkan. Kalau dua tangan tadi, kemampuan mana yang boleh. Tapi sebelah tangan okey, sebelah tangan aja kata orang bisa. Maka angkat sebelah tangan. Allahu akbar. Masa tangan saya ni sakit, tak boleh angkat. Angkat bisa. Jadi
Ya, kadar sebelah tangan dia jangka. Kadar yang had tapak tangan tadi dan jari macam mana yang diterangkan tadi. Yang sebelah tangan ni kadar yang mampu boleh angkat sikit pun jadilah. Nak beritahu meninggalkannya tidak. Apa nak cakap sini? Meninggalkannya tidak. Maknanya apa? Tak buatlah, saya sakit tak payah buat. Ingat pahala. Ya, kita rasa alah dia pun sunat, bukan apa. Ikhwan, duit awak, duit siling pun awak duk jaga. Ya, kalau kocek awak penuh duit siling, awak tak nak kasih semua. Melainkan duit kocek dan kocek awak ada 10 sen, 20 sen, takat 2 keping je, itu boleh kasih orang. Tapi kalau dalam kocek tu ada duit siling, duit siling RM1, 100, awak nak kasih semua duit siling, awak tak kasih. Nak beritahu apa? Pahala kecil macam mana pun jangan buang. Kerana hari mati kita berhajat dengan bekalan-bekalan yang namanya pahala. Itu dia. Ya, jadi jangan ingat tak payah. Ya, sebab Allah dah beritahu, wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Sebiji sawi kau punya baik, aku balas. Allah cakap sebiji sawi. Ni angkat tangan bukan sebiji sawi macam itu. Ni lagi besar pada sebiji sawi. Ya, jadi apa pun kecil lah. Awak duduk rumah asal ni, awak duduk kat tapet, tiba-tiba ada benang, ya, ada kulit-kulit kuaci, contoh, awak kutip masuk kotak. Itu pun jangan pandang remeh, itu pun Allah balas. Allah balas. Aturkan kasut kat luar tu, berserak, awak nampak masuk berserak, awak atur sepasang semua tu. Itu pun ada pahala. Ya, kita jangan pandang, tak payahlah aku ni pahala, aku ada baca Quran, aku ada tahajud. Kita tak tahu yang mana satu Allah kabulkan. Ya, subhanallah. Baik, sambung lagi sini. Apa dikabarkan? Hukum mengangkat tangan ni yang pada disebutkan dalam kitab hendaklah dia mengangkat kedua tangan itu di mana yang satu sempurna, yang satu lagi menurut kemampuan. Dan saya katakan, kalau satu sihat, satu tangan sakit. Yang sihat akan angkat macam mana yang dikehendaki syarak. Yang sakit ikut kemampuan. Itulah dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Hukum mengangkat tangan yang terlupa. Terlupa angkat tangan. Macam pula cerita dia. Ya, dia dah rukuk baru teringat tangan tak angkat. Baik. Berkata dalam mazhab kami, mana mazhab Syafi'i, mengangkat tangan itu dilakukan sebelum habis takbir. Jika seseorang teringat dalam masa takbir masih ada, maka naklah dia lakukan. Satu, dia kata nak ingat, ya, angkat tangan ni kalau waktu lupa. Ya, baik. Tapi takbir kat mulut masih berjalan. Bangun saya begini, ya, saya Allah, mulut masih Allah, teringat tangan tak angkat sekejap. Walau saya dah buka Allah, ya, tak payah ulang balik takbir. Saya ulang balik, saya lupa Allah, saya tak angkat, patut angkat. Ya, tapi saya Allah, walaupun sudah jongkok, angkat masa baru teringat. Syarat takbir di mulut tak habis. Syarat takbir di mulut tak habis. Mana masih baca. Maka tiadalah diulang jika mana takbirnya sudah habis. Maknanya tidak angkat tangan kalau takbir dah habis. Ya, awak sudah Allahu Akbar, baru teringat tak angkat tangan, dah tak sunat. Dah tak sunat. Ini satu hukum. Ya, jadi kalau tak belajar kita tanya kawan, sekarang aku rukuk, aku terlupa angkat tangan. Dan aku sudah habis takbir, aku dah sampai dekat para rukuk. Dah betul-betul dah mencondong. Takbir habis, tangan tak angkat. Macam kalau tak belajar dia tak tahu nak jawab. Baik, balik pada dikabarkan sini. Dan hukum angkat tangan ini sama hukumnya dengan sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Hukum angkat tangan ni katanya sama. Maknanya kaedah dia hukumnya sama. Sama ada sembahyang fardu pun sama, sembahyang sunat pun sama juga. Dia tak ada perbezaan.
sebagaimana diterangkan dalam kitab dia ini naklah mengangkat tangan setiap kali takbir pada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah mazhab Syafi'i, setiap kali sembahyang jenazah Allah, mula-mula nak takbir Allah saja, dalam hati saja aku sembahyangkan mayat ini 4 takbir fardu kifayah makmuman. Jadi waktu Allahu Akbar, Fatihah. Lepas Fatihah, Allahu Akbar, angkat tangan juga macam tadi. Mulai Allah, buka tangan. Ya, para sama juga. Ya, habis turun dekat Akbar. Dengan Allahu Akbar baru turun. Allahu Akbar, tangan pun letak, mulut pun kata Akbar. Ya, lepas. Jadi sembahyang jenazah ada berapa takbir? Ada 4. Keempat-empat angkat tangan. Ini pegangan mazhab Imam Syafi'i. Bila mana awak pergi Mesir, awak akan jadi orang yang ganjil. Kalau awak pergi Mesir, awak akan jadi orang ganjil. Saya pertama kali pergi Mesir, saya pun kelam kabut. Sembahyang ni dengan orang-orang ahli Mesir. Dalam masjid dia, subhanallah, Masjid Sayyidina Hasan, Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, masjid besar, Masjid Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha. Masjid Raba'ah yang awak dengar kat TV yang kena bom, kena timbak tu, tu masjid tu yang sering saya sembahyang. Sebab apa? Rumahnya anak saya dekat dengan masjid seberang jalan ni. Awak kalau pergi Mesir, awak akan jadi ganjil. Apa pasal ganjil? Awak seorang angkat tangan. Mereka semua tak angkat tangan. Dia sembahyang jenazah, dia angkat tangan sekali. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah habis, nanti imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak angkat tangan. Dia selawat dah baca selawat. Allahu Akbar, angkat tangan juga. Allahumma firlahu warhamhu akan mayat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak angkat tangan. Jadi kita kat sana ni, start kita sama-sama mereka Allahumma angkat tangan. Saya kan Allahu Akbar, kiri kanan satu masjid tak angkat tangan. Alamak, apa pasal ni? Aku salah aku kelam kabut. Ya, Allahu Akbar, awak lagi Allahu Akbar. Dia tak angkat. Imam kali keempat Allahu Akbar, macam mana tak payah angkat lah. Awak terlupa mereka mazhab Hambali. Pada mazhab Hambali hanya angkat tangan sekali pada sembahyang jenazah. Tapi pada mazhab Imam Syafi'i, keempat-empat takbir semuanya angkat tangan. Itu yang saya katakan, kita belajar, kita tak takut. Kita pergi mana negeri pun, orang tak angkat tangan, kita firm. Sebab kita tahu kita belajar. Habis sembahyang mungkin ada orang tanya, apa pasal kamu angkat tangan? Ana Syafi'i. Mana Ana Syafi'i, dia faham lah awak mazhab Syafi'i. Yang pula kan Ana Hasan. Dia tak tanya nama kau, dia tanya apa pasal angkat tangan. Subhanallah. Jadi gitu. Saya dekat Madinah pun gitu juga. Ya, kita bikin sujud sujud tilawah. Dalam Masjid Nabawi kita bikin sujud tilawah. Kita baca Quran, kena ayat sajadah, kita letak tepi, tengah hadap kiblat, sambil duduk kita takbir. Allahu Akbar, terus kita sujud. Lepas tu kita duduk tahiyat, kemudian kita disalamkan ni. Arab sebelah tegur. Dia bilang salah, jangan buat macam ni. Tak payah, dia bilang, tak payah nak takbir. Ya, letak Quran tepi, terus sujud. Tak ada takbir, dia bilang. Ya, lepas bangun sudah tak ada salam lagi, terus sambung baca. Ya, maka kita jawab, kita mazhab Syafi'i. Yang ada Arab tu bila tegur kita tak mazhab Syafi'i. Apa saya kata, no problem. Yang dia reti dia faham. Tapi yang Arab tak reti, dia cakap Syafi'i, tak ada, dia kata kullu, semua sama. Alamak, dia ni pula semua sama. Mana boleh jadi sama? Jadi kita nak cakap Nabi kat depan, nanti kita diam buat bodoh kan. Jadi ada orang dia suka tegur. Jadi ini sebab takut kita kelam kabut. Jadi sebab tu Nabi suruh kita belajar. Baik, dan begitu juga pada setiap kali takbir sembahyang 2 hari raya. Sembahyang raya ada takbir, ada angkat tangan, ke semua takbir tu angkat tangan. Sembahyang raya. InsyaAllah tak lama lagi sembahyang hari haji. Ya. Tak lama lagi kita makan nasi berani kat rumah ni. Betul. Subhanallah. Dia tak tahu. Yang tak tahu, lupakan. Baik. Balik pada cerita ni tadi apa? Sembahyang raya, rakaat pertama ada berapa takbir? 7. Rakaat kedua?
5. Okey, saya boleh jadi imam di Masjid Makmur. Jadi ke-7 angkat takbir, ke-5 angkat takbir, iaitu angkat tangan maksudnya tadi. Baik, begitu juga pada sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Dia ada 2 rukuk, dua rukuk angkat tangan. Begitu juga pada sujud tilawah dan sujud syukur, juga angkat tangan. Itu saya kata dekat masjid ni, di Masjid Nabawi saya kena tegur. Dia bilang tak payah angkat tangan, letak Quran tepi terus sujud. Jadi nampak, dia belajar pada mazhab dia. Jadi dia nak tegur orang, dia lupa. Orang-orang yang datang Mekah Madinah ni ada mazhab Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Ya, subhanallah. Baik, jadi pada disebutkan sini, sujud tilawah pun juga angkat tangan. Dan makna permulaan angkat tangan tu dengan permulaan takbir. Dan adalah angkat tangan ini termasuk sunat aihad. Semua in detail dia cakap. Habis. Duk korek sana lah. Dia cakap Melayu lah. Korek sana, korek sini. Semua korek keluarkan. Apa maksud korek? Sembahyang raya macam mana? Sembahyang jenazah macam mana? Sembahyang istisqa macam mana? Sujud tilawah macam mana? Sujud syukur macam mana? Tadi awal dia cakap sembahyang fardu. Dia cakap semua sembahyang sunat. Dia pergi sembahyang jenazah. Dia pergi sembahyang yang banyak takbir macam sembahyang raya tu. Semua dia korek keluar. Habis. Dah tak ada lagi. Dia cakap soal angkat tangan. Ada satu orang dia suka angkat tangan bila saya nak balik. Ini budak Adam. Nanti saya naik kereta dia angkat. Dia boleh takbir lain. Saya kata dia boleh kerja kat Setia Tropika. Setia Tropika punya security. Bila saya masuk angkat tangan. Saya bilang Adam punya kawan. Banyak angkat tangan. Ada kisah. Subhanallah. Baik, dia termasuk sunat aihad. Maksudnya kalau sunat aihad apa? Kalau terlupa dengan sengaja atau terlupa kalau disengajakan atau tak sengaja, maka tidak boleh sujud sahwi. Tak boleh sujud sahwi, batal. Tak boleh buat sujud sahwi pasal dia sunat aihad. Baik, kalau kita nak tahulah, kadang-kadang ada orang nak tahu, ada berapa budak-budak India Muslim jumpa saya dekat masjid. Apa dia kata saya? Oh Habib, I like your teaching. Dia cakap Melayu lah, dengan gambar budak-budak India ni. Saya bilang, why? Because you open every mazhab. I like. Yang dia suka. Tapi yang ada pula orang Melayu pernah tegur saya, Habib, kau boleh jangan cakap banyak-banyak, nanti saya bingung. Cakap satu jadi saya senang hafal. Banyak-banyak nanti saya hafal semua. Alhamdulillah. Dia bilang dia bingung pakcik. Jadi serba salah. Ada tempat kita buka semua 4 mazhab, orang bingung. Ada pula orang-orang Buddha suka pula. Baik, jadi padanya kan sebagai kita nak ambil tahulah, yang kes angkat tangan sekali ni mana dah tak? Sekali yang angkat tangan, waktu takbir aja. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat, Allahu Akbar. Lepas tu nak rukuk, Allahu Akbar. Naik tidal, sami Allahu liman hamidah. Dah bangun rakaat ketiga, Allahu Akbar. Dia angkat tangan sekali je. Kat mana dia ni? Kita nak tahu juga. Ya, maka dikatakan bahawasanya angkat tangan sekali ini bersumber daripada hadis Imam Tirmizi. An al-Aqam, iaitu dikata An al-Qamah qala Abdullah, berkata daripada Al-Aqamah radhiyallahu anhu, katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inginkah kamu sembahyang dengan saya di mana saya bersembahyang mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Aqamah ni seorang tabi'in. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kau nak ikut aku sembahyang tak? Aku akan buat sembahyang macam mana aku nampak Nabi sembahyang. Baik, ya, ikut. Kerana belajar dalam sembahyang, kita belajar macam duduk macam ini. Sahabat ajar orang, ajak praktikal sekali. Ajak praktikal sekali. Ini subhanallah. Baik, pada dikabarkan sini, ya, maka Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sembahyang, beliau menjadi imam, sedangkan kami menjadi makmum. Aqamah bawa kawan-kawan ikut. Maka beliau bertakbir dan mengangkat tangan, kedua belah tangannya hanya pada mula-mula, iaitu takbiratul ihram.
dan seterusnya tidak angkat tangan. Itu hadis yang mazhab lain pegang. Hadis itu yang mazhab lain pegang, angkat tangan sekali. Maknanya akama, dipanggil akama, dia kata, kata Abdul bin Mas'ud, kau ikut aku sembahyang, nanti apa yang aku buat, aku nampak Nabi buat macam itu. Jadi akama aku ajak sembahyang. Sama betul-betul sembahyang, bukan kata orang sembahyang yang bedik-bedik punya. Sembahyang betul-betul. Kan kadang-kadang ada orang, umpama saya dulu dekat masjid ke Singapura, orang minta saya kasih kursus bab jenazah. Selalu cakap, kadang-kadang saya bikin praktikal. Mandi mayat. Siapa student yang duduk ni yang nak volunteer, ya, nak jadi action, jadi mayat. Jadi ya, ada kita ajar macam mana nak kafankan. Siapa yang nak kafankan, kita minta satu orang, kita buat praktikal kafan. Ya, dah habis tu kata orang, okey, minggu depan bawa kain kafan masing-masing. Sebab apa? Awak kafankan dia kafankan dia, suruh kafan. Tengok betul lah. Subhanallah. Ya, jadi pada dikabarkan sini, makna itu adalah yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dikatakan sini bahawasanya sebahagian ahli ilmu daripada sahabat dan tabi'in mengamalkan hadis ini. Maka dia menjadi adalah pegangan ahlul Kufah. Mana orang-orang Iraq amalkan hadis ini. Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis ini. Imam Syafi'i kata daripada sahabat-sahabat yang tadi kita dengar nama-nama sahabat, ada tak tadi yang banyak tu yang saya dah sebut pada awak, lupa tidak tu nama? Ya, pegangan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan kata orang kalangan tabi'in, Hasan al-Basri, Sayyidina Atas, Sayyidina Sa'ud, Mujahid, Nafi'. Tu semua yang mana mengangkat tangan setiap kali pertukaran rukun, iaitu pergi rukuk, nak iktidal, sujud tadi. Nak pergi sujud tadi. Rakaat ketiga ni, ingat tak minggu lepas kita belajar. Itu pegangan banyak sahabat. Jadi Imam Syafi'i pegang hadis tu. Orang yang angkat tangan sekali, dia pegang hadis ini. Jadi kita jangan salah menyalah lah. Yang penting beramal ikut mazhab. Ya, jangan kita kata besok kita try. Umpama awak dah dengar ni dah depo sekali boleh. Awak pergi majlis awak angkat sekali. Ya, lepas bayang, ya, zikir-zikir dia tanya, siapa nak tanya aku? Tanya sedap nanti jawab. Jangan sombong. Ya, jangan buat sesuatu yang boleh masyarakat sampai tak tahu ikut awak. Buatlah amalan lazim masyarakat Singapura, mazhab Imam Syafi'i. Buat mazhab Syafi'i. Baik, dah habis tu. Maka sekarang pergi bab majaa fi wada', iaitu yadun ala aqabati fi ruku'. Bab meletakkan tangan ke atas rukuk. Saya ulangkan, bab meletakkan tangan ke atas lutut dalam rukuk. Hukum meletakkan tangan atas lutut. Atas lutut. Itu pun ada hukum. Sebagaimana dikatakan para fuqaha, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Semasa permulaan Islam, umat Islam belum berbuat demikian, malah mencecahkan kedua belah tangan. Ya, kemudian semasa rukuk meletakkan di celah paha secara, iaitu adalah berselit di sebelah paha. Kemudian Nabi SAW melarang perbuatan demikian sebab menjumpai perbuatan Yahudi. Baik. Asal permulaan Islam, umat Islam sembahyang, tangan tak letak atas lutut. Tangan letak belakang lutut. Asal permulaan Islam. Umat Islam sembahyang, tangan tak letak atas lutut, tapi letak di belakang lutut. Mana pegang paha. Ambil lutut, mereka pegang paha. Itu permulaan. Tetapi apabila perbuatan ni itu berjalan, maka Rasulullah SAW melarang, tak boleh buat lagi. Sebab itu kata Nabi SAW, perbuatan meletakkan tangan di belakang lutut atau pegang paha, itu adalah perbuatan Yahudi. Nabi tak kasih kita tiru orang Yahudi dengan perbuatan. Ada tak boleh. Ni sebelum dia cakap hukum ni, dia cakap dia punya sejarah dulu pegang
dipegang lutut. Baik. Dan kemudian padanya pula, dan berkata Abu Abdurrahman Al-Sulaimi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada kami, sesungguhnya meletak ke atas lutut disyarakkan bagi kamu, maka peganglah lutut-lutut itu. Adapun hukum meletakkan tangan atas lutut, pertama, naklah tangan tu pegang lutut, bukan menempel saja. Orang Jawa cakap menempel gini. Kata ni lutut, tangan awak gini. Awak tak grip. Grip ni maknanya pegang. Ya, ini awak tak grip, awak letak gini. Kadang-kadang sembahyang kita letak aja. Kalau tengok lutut, letak aja. Dia suruh pegang. Grip tu lutut. Jadi Sayyidina Umar kata, pegang lutut atau grip lutut itu adalah disyarakkan, makna dihukumkan. Maka naklah pegang lutut-lutut kamu. Jangan macam meletakkan tangan aja. Itu pun ada masalah tau. Kalau kita kamu sikit tengok gambar. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang ada yang sembahyang terjatuh. Kan? Pasal dia tak grip lutut, dia meletak nazini wa bihamd. Kain licin ke, tak tahu sikit tertidur ke, hanya Allah yang tahu. Baik. Dan dalam bab ini, ya, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Anas, Abu Humaid, Abu Sa'id, Sahal bin Muhammad, Maslamah dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan hadis ini sahih. Makna perkataan Sayyidina Umar tu hadis itu sahih. Dan adalah daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'in adalah mereka memegang kepala lutut itu. Itulah amalan yang mereka buat pada waktu sembahyang. Mana kalau awak kata awak nak ikut sahabat Nabi, mereka pegang lutut. Pegang, ingat saya cakap pegang bukan letak. Baik, ada pun meletaknya atas kepala lutut, bukan bawah lutut, bukan atas peha. Ada letak bawah lutut tau. Itu awak nampak dia, awak sembahyang besar ni, bila rukuk, awak rukuk, awak pegang lutut, pakcik kat sebelah dia pegang tulang kering. Awak duduk, apa saya jauh sekali dia tulang kering. Awak tebar. Jadi ini yang pegang tulang kering, ada bawah. Ya, yang ada dia pegang peha dia. Dalam jongak gitu. Kita tak tahu lah, mungkin sakit pinggang ke, baru operation, wallahu a'lam. Jangan pergi tegur pula, pegang apa? Mungkin ingatkan dia ada sakit, mungkin baru salin agak. Baik, dan adalah dikatakan pada syarah Muslim, adalah sunat berbuat demikian dan makruh diletakkan di celah kengkang. Kalau kita letak celah kengkang, hukum ni makruh, pasal Nabi dah larang. Baik, habis dalam pegang. Dan ada pun jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan. Jadi kalau kita memang buat yang apa kita belajar, syukur. Kerana apa yang kita buat dalam pimpinan Allah. Sama kalau kita ini semua apa yang baru belajar ni semua, tangan tadi angkat semua macam mana, semua saya dah lama buat, syukur Allah pimpin kita. Walaupun belum belajar, tapi dah memang kita amalkan. Itulah nama rahmat Allah. Tapi kalau apa yang kita buat lain daripada apa yang kita belajar, baiki, betulkan. Ya, andai kata kita belum buat apa yang kita belajar, maka ini satu, ya, kata orang nanti sembahyang-sembahyang akan datang, buatlah apa yang ingat. Baik, pergi pula bab majaa, iaitu bab yang baru, merenggangkan kedua siku, anjanbihi fi rukuk, daripada rusuk, merenggangkan dua siku daripada rusuk. Ini bagi orang lelaki-lelaki. Bila rukuk, ya, siku kita renggangkan.
keluarkan daripada rusuk. Keluar. Jangan masuk dalam. Masuk dalam orang perempuan. Ya, perempuan. Dia renggangkan. Tapi andai kata kita bikin saf, ya, saf, maka renggang ala kadar. Jangan buat macam gangster. Buat orang sebelah tertolak. Dia tolak, awak tolak lagi. Jangan. Ingat, ya, Allah melihat. Kadang-kadang sembahyang dia macam gangster tau. Dia tak perlu orang. Baik, ni menjauhkan siku awak daripada rusuk, mana renggangkan. Dalilnya di mana? Hadis Imam Tirmizi. Dikataan Ibn Abbas, Ibn Sahal, Ibn Sa'id, kala istima'a Abu Humaid wa Abu Sa'id wa Sahal Ibn Sa'id, Muhammad bin Musa'id Maslamah. Bukan Selamat bin Maslamah. Ya, radhiyallahu anhu. Mereka semua berkumpul. Maknanya siapa? Iaitu Sayyidina Abbas bin Sahal, ya, bin Sa'ad, dan adalah 4 sahabat Nabi. Abu Humaid, Abu Said, Sahal bin Sa'ad, Muhammad bin Maslamah. 4 orang ni berkumpul. Dalam berkumpul, fazakaru salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada bincang-bincang cara sembahyang Nabi. 4 ni duduk bukan bual-bual kosong, ya, mereka duduk bual apa? Ya, macam mana kamu pernah tak ingat sembahyang yang Nabi buat? Waktu Nabi dalam hayat kita ikut, kita semua sembahyang bersama Nabi. Kau ingat tak cara-cara Nabi sembahyang? Berbincang-bincang. Jadi dalam mereka berbincang-bincang tu, maka mereka bercakap apa sini? Dikata faqala Abu Humaid. Maka berkata Abu Humaid, ana a'malukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku lebih tahu, ya, cara sembahyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih tahu. Ini bukan proud, ni memang dia, ya, cakap sungguh-sungguh. Aku lebih tahu, makna aku lebih ingat cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia dikata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, baginda meletakkan kedua belah tangan ke atas lutut, maknanya memegang. Dan seolah-olah memegangnya. Ya, makna Nabi pegang tu dengan pegang, bukan dengan meletak. Raise. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangan, kedua siku, ya, keduanya daripada kuncing-kuncingnya, daripada lambungnya. Dia cakap lambung. Dia cakap kuncing-kuncing dan lambung-lambung. Apa benda nak keluar ni kuncing? Kuncing, bukan kucing. Sebab tu anak saya Ustaz Adik, dia kata, ayah ni kitab Allahu Akbar, tak faham. Dia perkataan dia macam-macam, keriau lah, ya. Dia kata panca, apa panca ni, apa benda ni, kitab lama. Nasib baik saya berguru dengan ustaz-ustaz dulu, jadi saya tahu. Alhamdulillah. Ya, jadi apa dia sebut sini? Makna disebutkan siku ni kuncing. Dijauhkan. Lambung ni lambung ni makna rusuk. Jangan kau lambung pula. Ya. Baik, rusuk. Maka itu kata Abu Humaid, aku ingat Nabi bila rukuk, Nabi pegang lutut, bukan letak, pegang. Kemudian siku Nabi renggangkan daripada rusuk. Itu mazhab Syafi'i pegang. Ya, jangan masukkan, keluarkan sikit. Dan ahli ilmu mengamalkan hadis ini ketika rukuk dan ketika sujud. Sujud sama juga. Bila sujud, siku keluarkan daripada, jangan kenakan ke rusuk, jauhkan sikit daripada rusuk, kanan kiri. Hanya lelaki, rijal. Orang perempuan masukkan sikit. Orang perempuan masukkan. Tapi kat masjid saya lihat, kadang-kadang bila dia turun rukuk dulu, dia rukuk, dia turun sujud dulu, kita baru nak turun, dia dah sampai sujud. Dia sujud, tangan dia begini. Tengok, bayangkan dia naik. Jadi kita nak sujud ni, mana aku nak kita letak dahi kita punya rusuk mesti kena. Ya, dia begini terus. Orang kata jauh sikit. Ustaz dia ajar ke atau dia terlebih faham ke? Tak tahu mana. Sikit aja. Jangan macam tiang. Jadi ni tiang dia naik. Jadi bila saya nak sujud, ini orang Allahu Akbar. Terpaksa aku tarik aku sujud. Ya, dia kena
Ya, sujud kedua dia buat, saya tarik lagi. Rakaat kedua ketiga dia tak boleh tahu, dia kena tarik. Ya, lepas salam saya tengok muka dia. Sebab kalau dia tanya, awak seorang nak semayang, habis aku tak boleh sujud. Subhanallah. Tarik. Ya, sebab apa? Dalam semayang boleh tarik. Kalau saf tak rapat boleh tarik, tapi tariklah betul-betul, jangan kasar. Ya, subhanallah. Baik, pada dikabarkan sini lagi, dan hukum rukuk dengan tangan kodong. Apa hukum ni? Tangan kodong. Macam dia punya rukuk ni sekarang. Tangan di kodong tak sampai ke lutut. Ini bab kita sambung. Wallahu a'lam bissawab. 218 masalah 336.